Bismillahirrahmanirrahim. Dalam huraian para ulama ahli sunnah tentang teks Al-Quran ataupun hadis yang menyandarkan sifat yad kepada Allah, mereka secara yakin, secara pasti, selepas mensabitkan sifat yad ini kepada Allah, mereka akan menafikan maknanya yang hakiki pada bahasa, iaitu anggota badan, iaitu jarihah, anggota badan. Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitab beliau Al-Asma' was Sifat, wal yadu lillahi ta'ala sifatun, dan yad ataupun terjemahannya adalah tangan. Tangan bagi Allah Ta'ala itu adalah suatu sifat. Ia adalah sifat, sebagaimana sifat ilmu, sebagaimana sifat mendengar, sebagaimana sifat melihat. Dia adalah sifat yang berdiri atas zat. Yad juga, tangan juga adalah sifat yang berdiri di atas zat, dan sifat itu bila jarihah. Ia bukanlah anggota, ia bukanlah satu juzuk, satu bahagian daripada keseluruhan. Ia bukanlah bersifat fizikal ataupun material, bukanlah satu bahagian daripada jasad Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Dia bukan makna jarihah, bukan makna anggota. Maka setiap ayat yang kita lihat ada perkataan yad, maka al-muradu bi dzikriha, maksud dengan penyebutan yad dalam ayat tersebut adalah ketaklukannya kepada apa yang disebut bersamanya. Jadi harus dilihat kepada konteks. Jadi yad Allah Subhanahu Wa Taala itu, ia melipat, ia mengambil, ia menggenggam, ia membuka, memberi, menerima dan selain-lainnya. Jadi maksud yad itu adalah satu sifat. Dengan sifat itulah Allah Ta'ala melakukan perkara-perkara ini kepada makhluk. Ia adalah takluk sifat kepada makhluk, kepada perkara yang baru. Min ghairi mubasyaratin wala mumasah. Ia bukanlah dengan makna tangan, anggota badan, Allah Ta'ala menyentuh secara langsung perkara itu, bersentuhan antara Allah dengan makhluk. Bukan itu maksud dia. Tetapi yang dimaksudkan dengan tangan dalam teks Quran dan Sunnah adalah takluk sifat yad itu dengan memberi, menerima, menghalang rezeki, memberi rezeki dan selain-lainnya. Jadi bukan dengan makna mubasyarah, bukan dengan makna mumasah, bukan dengan makna bersentuhan. Kerana tangan Allah itu bukan anggota badan, ia adalah satu sifat. Jadi ini bukti bahawa Asy'ariyah menyifatkan yad, mengisbatkan yad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak benar dakwaan yang mengatakan Asy'ariyah menafikan sifat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaysa fi dzalika tashbihun bihal. Kita menyifatkan apa yang Allah Taala sifatkan bagi dirinya sendiri, itu bukanlah suatu benda yang tashbih. Kerana apa? Kita mengisbatkan yad seperti mana Allah sebut, dan kita menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Kita menafikan makna-makna yang terdapat pada makhluk. Kita menafikan makna jarihah, makna anggota badan, menafikan makna mumasah, bersentuhan Allah Ta'ala tangannya dengan perkara baru, bersentuhan tangan Allah itu dengan makhluk-makhluk. Itu makna yang ternafi sama sekali. Dan kata Imam Baihaqi, wa dhahaba akharun, beberapa golongan mengatakan bahawasanya al-qabdah, bahawasanya genggaman Allah Subhanahu Wa Taala itu qad yakunu bil jarihah. Yang dimaksudkan adalah dengan anggota badan. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah. Ta'ala ni tinggi, tertinggi Allah. Yang ni maha suci Allah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, dan tinggi ini bukan maksud tinggi tinggi fizikal. Setiap hari kita sebut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tinggi fizikal, tapi tinggi maknawi, tinggi sifat. Maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada disifatkan dengan tangan dengan makna anggota badan. Tetapi tangan Allah adalah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sifat tangan itulah Allah memberi, mengambil, menahan rezeki, menerima amalan dan lain-lain. Dalam kitab Imam An-Nawawi pula, dalam syarah Muslim, Imam An-Nawawi juga melakukan kaedah yang sama. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau syarah Muslim, dalam hadis ini Nabi SAW menyandarkan yad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini. Beliau mengatakan, kata Imam An-Nawawi, saya telah menjelaskan sebelum ini tentang makna yad apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan takwilannya dan maksudnya dan tafsirannya. Ma'al qat'i bistihalatil jarihah. Dan secara pasti apabila kita mensabitkan yad kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kita menafikan makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah jarihah. Mustahil tangan Allah itu makna dia jarihah. Tangan Allah, Allah kata dia ada tangan, Allah menyandarkan tangan kepada dirinya sendiri. Kita isbatkan, kita terima, kita beriman. Tetapi tangan itu bukanlah seperti yang kita wahamkan dalam minda kita, yang kita gambarkan, yang kita faham dengan otak kita. Tetapi tangan itu adalah satu sifat daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tidak ada anggota badan. Allah Taala tidak ada berbahagian-bahagian. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas ulama menafikan makna anggota badan, kerana keanggotaan itu adalah suatu yang mustahil kepada Allah. Kerana ia memberi makna bahawa zat Allah itu berbahagi-bahagi dan bahawa Allah memerlukan bahagian tertentu untuk melakukan sesuatu. Pada bab yang lain dalam syarah Muslim juga oleh Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi menjelaskan tentang makna hakiki bagi yad atau tangan. Apabila kita menyebutkan yad atau tangan dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada makna hakiki dan ada makna yang bukan hakiki. Jadi apakah makna hakiki itu? Kata Imam An-Nawawi, para isteri Nabi menyangka bahawa yang dimaksudkan dengan panjang tangan, tawilul yad, tulul yad, kata Nabi, isteri Nabi yang paling awal ikut aku, yang akan meninggal awal selepas daripada Nabi meninggal, isteri Nabi ini yang akan meninggal adalah isteri Nabi yang atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Jadi yang dimaksudkan dengan tangan panjang ini, jadi para isteri Nabi menyangka bahawa panjang tangan ini adalah panjang tangan secara haqiqah, al-yadul haqiqiyah, tangan hakiki. Kerana isteri para Nabi, mereka ukur tangan mereka, siapa yang paling panjang. Tapi yang meninggal paling awal Zainab, sedangkan tangan dia tak panjang. Jadi maksud tangan panjang tu maknanya dia banyak beramal dan banyak bersedekah. Jadi yang dimaksudkan dengan tangan yang panjang itu bukanlah tangan dengan makna hakiki, al-yadul haqiqiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-yad al-haqiqiyah? Tangan yang hakiki, tangan yang isteri Nabi mula-mula faham daripada hadis Nabi itu, mereka sangka tangan dengan makna hakiki. Apakah tangan dengan makna hakiki itu? Wahia al-jarihah, iaitu anggota badan. Jadi makna yad secara hakiki adalah al-jarihah, anggota badan. Jadi maksud yad secara hakiki ini ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Syekh Ibn Uthaymin, dia pula berkata tentang tangan Allah, kita bertanya, apakah tangan itu? Ma hadhihi yad? Tangan itu apa? Hal hiya hissiyatun aw ma'nawiyah? Adakah tangan Allah ni tangan fizikal, material, kebendaan, benda-benda keras, benda-benda ada ain, ada zatnya, atau tangan itu bersifat maknawi? Maknawi ni macam sifat, sesuatu yang berdiri atas zat, kerasnya sesuatu, warnanya sesuatu, gerak atau diamnya sesuatu, tinggi atau rendah sesuatu, dia berdiri di atas zat. Jadi adakah tangan itu tangan yang fizikal atau tangan dengan makna sifat, hissiyah atau maknawiyah? Kata Syekh Ibn Uthaymin, al-jawab annaha hissiyah. Tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tangan fizikal, tangan zati, tangan fizikal, tangan material. Dia bukan sifat, tapi dia adalah hissi. Ya'khudhu biha wa yaqbid azza wa jal. Dengan tangan itulah Allah Ta'ala mengambil sesuatu, menggenggam sesuatu dan lain-lain. Jadi di sisi Ibn Uthaymin, tangan Allah itu adalah tangan hissiyah. Hissiyah boleh tengok dalam kamus bahasa Arab. Makna hissi ini adalah ditanggapi dengan his. Kita tengok di sini aqidah Ibn Hamdan ataupun Qalaidul Aqyan yang mengikhtisarkan aqidah Ibn Hamdan oleh Ibn Bulban Al-Hambali. Aqidah Hambali cakap apa? Hanabilah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kana wala makan. Kana ini kana at-tammah. Kana Allah, yakni Allah Taala telah ada, habis, wala makan. Allah Ta'ala telah wujud tanpa bertempat. Thumma khalaqal makan, kemudian Allah mencipta tempat. Wa huwa kama kan, dan Allah Ta'ala telah sempurna, kekal sempurna, qabla khalqil makan, sebelum dia cipta makan. Selepas Allah cipta tempat, Allah Ta'ala kekal sempurna sebegitu. Dia tidak bertambah lebih sempurna lepas dia mencipta tempat atau lepas dia buat sesuatu kepada tempat itu. Allah Ta'ala kekal sempurna, tidak berhajat kepada tempat. Kata beliau lagi, wala yu'rafu bil hawas. Allah Ta'ala ni
la yu'rafu bil hawas, tidak dikenali dengan hawas sebab dia bukan jenis fizikal untuk kita cerap faham dengan panca indera kita. Jadi Ibnu Utsaimin kata tangan Allah adalah tangan hissi, okey, tangan fizikal. Dan beliau berkata lagi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Safariniyah, beliau mensyarahkan Aqidah Al-Hanabilah. Matan Safarini bagus, tapi syarah dia, syarah Ibnu Utsaimin punya versi Ahlussunnah, dia agak sedikit bertentangan dengan Safarini. Banyak perkara yang Ibnu Utsaimin bersanggah dan membidas dan menolak As-Safarini. Jadi iyad ini, maksud iyad ini dalam Syarah Aqidah As-Safariniyah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang dimaksudkan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan secara hakikat, bukan majaz. Yang dimaksudkan dengan tangan adalah tangan secara hakiki. Dengan tangan itulah Allah Ta'ala mengambil, Allah Ta'ala bertasarruf, menggenggam, membuka. Yang dimaksudkan dengan jari jemari Allah adalah jari jemari secara hakikat. Dengan jari itulah Allah Ta'ala mengambil apa saja yang dimahu daripada hambanya. Begitu juga dengan mata, mata adalah hakikat. Begitu juga sifat-sifat yang lain, semuanya adalah secara makna yang hakiki. Apakah makna iyad yang hakiki? Seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, makna iyad yang hakiki wahyal jarihah, adalah anggota badan. Jadi yang Syekh Ibn Utsaimin faham daripada iyad al-haqiqi ini adalah anggota badan. Kerana itulah makna hakiki bagi iyad. Makna hakiki bagi iyad adalah al-jarihah. Jadi makna itu adalah makna jarihah. Tapi adakah mereka sebut jarihah? Mereka tak sebutlah jarihah. Mereka takkan sebut jarihah. Mereka hanya mengisbatkan makna jarihah. Ini makna anggota badan. Manakala Syekh Abdul Rahman Al-Barrak, seorang ulama salafi juga, dia mengatakan dua tangan Allah itu adalah tangan secara hakikat. Kita tidak boleh berkata Allah ada dua tangan bukan dengan makna anggota. Tangan Allah tangan hakikat. Okey, tangan hakikat ni anggota ke bukan? Kalau macam Imam Al-Baihaqi dia nafikan makna anggota. Kalau Imam An-Nawawi pun dia sebut dengan secara qat'i makna anggota ternafi. So kalau kita nafi anggota boleh tak? Kata Syekh Al-Barrak, wala naqulu lahu yadani wa laysata jarihatain. Kita tak boleh kata tangan itu bukan anggota, tak boleh nafi. Tak boleh nafi makna anggota. Kerana perkataan ini, yakni menafikan tangan daripada makna anggota ini, adalah satu ibarat, satu ungkapan yang disebutkan oleh sebahagian daripada mereka, dan perkataan ini adalah perkataan yang bid'ah dan muhamah, dan memberi waham, memberi pengeliruan, membuatkan orang keliru dan waham, kata Al-Barrak. Jadi tangan secara hakiki, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, tangan secara hakiki adalah jarihah, anggota badan. Syekh Ibn Utsaimin kata tangan Allah tangan secara hakiki, dan tangan itu adalah tangan hissi, tangan hakiki, bukan majaz. Al-Barrak kata tangan hakiki, tak boleh menafikan makna anggota badan. Menafikan tangan dengan makna anggota badan itu adalah perkara yang bid'ah dan mengelirukan. Maknanya secara pasti mereka mengisbatkan iyad itu secara hakiki, dan makna hakiki itu adalah makna al-jarihah. Dan menafikan tangan dengan makna jarihah juga adalah perkara yang bid'ah. Jadi Imam An-Nawawi telah membuat bid'ah lah. Sebab Imam An-Nawawi kata iyad tangan Allah Ta'ala itu bukan jarihah, mustahil jarihah. Imam Al-Baihaqi juga kata tangan Allah itu adalah sifat bila jarihah, bukan anggota badan. Jadi secara tak langsung mereka telah mengatakan, Imam An-Nawawi dan Imam Al-Baihaqi, juga ramai lagi ulama yang lain. Dua ulama ini hanya satu contoh je sebagai pembuat bid'ah dalam akidah. Jadi siapakah sebenarnya yang membuat bid'ah? Itu para musyahidin, para penonton sendiri boleh hukum. Adakah anda beriman bahawa tangan Allah itu tangan hakiki dengan makna anggota, atau anda lebih selesa untuk menyucikan Allah, mentanzihkan Allah daripada makna-makna kemakhlukan dengan kita mengatakan tangan Allah adalah sifat, bukan anggota badan, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam An-Nawawi? Terserah kepada para penonton untuk membuat pilihan kepada akidah anda masing-masing. Wassalamualaikum.